Baik, jumlah penduduk yang dipindahkan kerana banjir di Tenom Sabah juga dijangka meningkat hari ini. Ini kerana paras air Sungai Padas dan Sungai Pegalan masih melebihi paras bahaya. Ketika ini 374 orang daripada 133 keluarga masih berada di 11 pusat pemindahan dan proses pemindahan masih dijalankan pihak bomba dan penyelamat JPAM, tentera, polis dan pejabat daerah Tenom. Menurut Pegawai Daerah Tenom, Madiem Layapan berkata bantuan makanan dan keperluan lain sedang diagih Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada penduduk yang berada di pusat-pusat perpindahan. Madiem turut mengingatkan penduduk yang mendiami kawasan berisiko dan mudah dinaiki air banjir agar menghubungi bilik gerakan tindakan bencana banjir di talian 087 735 477 untuk tindakan lanjut selain mematuhi arahan perpindahan pihak berkuasa. Kita dah dapatkan gambaran semasa banjir dan menyentuh menaik genap seminggu banjir di Kelantan. Pusat penempatan kini telah menjadi rumah kedua bagi penduduk terjejas. Menjalani kehidupan seharian seadanya setiap pihak berkaitan berusaha untuk memastikan penduduk selesa di samping memastikan bekalan makanan dan keperluan sentiasa mencukupi. Wartawan Skuad Alpha RTM Zul Hafiq yang berada di sana bersedia di Pusat Operasi Liputan Lokasi Sekolah Kebangsaan Kuala Tinggi Rantau Panjang untuk perkembangan lanjut. Zul, teruskan. Ya, Hisham, terima kasih. Benar, sudah memasuki seminggu tempoh banjir di Kelantan ini yang masih lagi belum surut ataupun reda. Tapi di sebelah pagi hingga ke setakat ini, hujan telah pun berhenti di Rantau Panjang ini dan pusat pemindahan antara lokasi yang menjadi tumpuan para mereka yang ringan tulang dan suka membantu dalam kerja-kerja amal ini. Dan ketika ini bersama saya ialah saudara Aiki Kuman selaku Presiden Pertubuhan Penggerak Generasi Muda Malaysia Negeri Kelantan yang baru sahaja sebentar tadi telah melakukan satu aktiviti gotong royong bagi membersihkan kawasan sekolah ini. Dan saudara, boleh saudara ulaskan sedikit tentang aktiviti gotong royong yang telah dilakukan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita mengadakan gotong royong membersih tandah-tandah dan persekitaran kawasan di bencana banjir di Sekolah Kebangsaan Kuala Tinggi, dan bersama dengan kumpulan saya Gerakan Belia Pak B kawasan Rantau Panjang, unit inspektorat unit vektor inspektorat pejabat kesihatan daerah Pasir Mas dan skuad Sayan mengadakan gotong royong untuk membersih kawasan persekitaran. Kita bimbang takut berlaku penyakit-penyakit berjangkit kepada masyarakat, adanya ceret-beret, sakit perut dan boleh membawa kepada kematian akibat daripada penyakit-penyakit ini. Begitu juga dengan sumbangan daripada pihak pejabat kesihatan membekalkan berbagai risalah berkenaan dengan semasa banjir, sebelum banjir, bahaya penyakit demam denggi, dan risalah ini saya telah agihkan kepada seluruh penduduk masa banjir di Sekolah Kebangsaan Kuala Tinggi ini. Dan saya berharaplah agar seluruh korporat daripada seluruh negara dan luar negara agar menghantarkan segala bantuan kepada masa banjir di SK Kuala Tinggi dan di Parlimen Rantau Panjang serta di negeri Kelantan lah. Kerana di negeri Kelantan dan di Rantau Panjang ini di SK Kuala Tinggi begitu teruk sekali dilanda dengan banjir dan masyarakat terutamanya berada dalam penderitaan. Bagi kami generasi muda, kami berbuka hati dan berbesar hati, bermurah hati, sentiasa mengadakan sukarelawan walaupun Kementerian Belia tidak memperuntukkan satu sen pun peruntukan kepada persatuan kami. Di bawah ada Khairi Jamaluddin, di bawah Datuk Ismail Sabri, begitu banyak peruntukan disalurkan kepada persatuan-persatuan belia. Jadi bermula dengan kepimpinan di bawah Khairi Jamaluddin, tidak ada satu sen pun dibekalkan. Walau macam mana pun kami generasi muda di bawah Persatuan Pertubuhan Penggerak Generasi Muda Malaysia Negeri Kelantan, Pertubuhan Penggerak Generasi Muda Malaysia, Gerakan Belia Pak B Malaysia Kawasan Rantau Panjang, Gerakan Belia Pak B Malaysia Cawangan Pak Salah, bermurah hati, rela hati, sukarelawan. Kita dilatih sebagai sukarelawan, tidak sama-sama membantu dengan secara sukarela kerana Allah Taala. Ya, baik, terima kasih saudara. Dan dalam masa sama, pihak sukarelawan mesra juga telah melakukan aktiviti mengagihkan bantuan pakaian kepada penduduk terjejas banjir, memandangkan hampir kesemua penduduk terjejas banjir yang berada di penempatan ini berada dalam keadaan selai sepinggang. Jadi apa kata kita dengarkan reaksi mereka yang telah mendapatkan agihan bantuan itu? Antara aktiviti itu turut mendapat perhatian penduduk terlibat banjir. Kita dengarkan reaksi mereka. Boleh. Tengok padat lah. Jadi apa macam rasa perasaan dapat baju? Gembira dah.
Pasal makcik RM11 mari. Kan duduk kecil ni. Apa kau ambil ya? Tu jenguk nel lo. Dapat tak baju seluar anak? Baru dapat satu. Baru satu. Jadi boleh pakai tak baju-baju ni? Boleh pakai tak? Elok tak baju-baju ni? Elok. Jadi apa perasaan abang dapat baju ni? Terima kasih. Pegang. Pada semua yang letak di sini. Yang bagi bantuan. Bersyukur. Boleh pakai lah ni. Tidak tak boleh pakai lah ni. Habis? Habis pun senang semua. Dah lah makcik ni ibu tunggal. Tak boleh lepas tu mereka satu. Nak lari lain pun tak ada tempat dah. Paksa nak duduk sini. Masa mari tu pun bom-bom selamat pun kita kaku dah, sejuk dah. Okay, moga hari sekat ni ada pun makcik. Tapi dapat tak baju boleh pakai? Yalah ni boleh pakai dia. Ni baju-baju ni? Boleh. Ini merupakan pengagihan kali ketiga memandangkan bekalan pakaian yang diambil dari penderma tidak mencukupi, namun ia amat bermakna buat penduduk terjejas banjir. Jadi setakat itu dulu perkembangan yang dapat kami kongsikan langsung dari Pusat Operasi Liputan Lokasi Skuad Alpha RTM di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi di Rantau Panjang ini. Apa-apa pun perkembangan dari masa ke semasa akan kami sampaikan khusus buat penonton RTM. Jadi kembali kepada Hisham di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zul atas laporan semasa itu tadi dan kita mengharapkan agar semuanya berjalan dengan lancar untuk membantu mereka yang terjejas dengan banjir. Baik, masih lagi berkisahkan kepada situasi banjir. Ini pula cerita daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan yang mengambil tindakan segera menghantar bekalan makanan dan keperluan lain kepada penduduk terjejas banjir di Rantau Panjang yang dilaporkan tidak mendapat bekalan mencukupi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Rohani Abdul Karim berkata Kerajaan Persekutuan melalui JKM telah menyediakan peruntukan secukupnya kepada penduduk terjejas banjir di negeri itu. Menurut Datuk Seri Rohani, kekurangan bekalan di sesetengah pusat pemindahan berlaku kerana penduduk yang berpindah terlalu ramai dan melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk makluman, first gelombang pertama, kami dah belanja 1.5 juta untuk Kelantan. Untuk kami stok segala Pangkalan Harapan. Jadi kalau macam tu saya nak cek sebab saya rasa sebab semua Pangkalan Harapan kami dah stokkan dengan cukup. Datuk Seri Rohani ditemui media ketika melawat penduduk yang terjejas banjir di Dewan Sekolah Menengah Kamil Pasir Putih. Orang ramai diminta tidak mempercayai kabar angin sesetengah pihak yang mendakwa ada penduduk dipinggirkan di sesuatu kawasan banjir. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata terdapat kabar angin yang disebarkan dalam laman sosial. Mengenai perkara itu sama sekali tidak benar. Menurut beliau, dakwaan itu ternyata tidak berasas dan merupakan satu dakwah bagi menjatuhkan usaha kerajaan memberikan perkhidmatan terbaik menguruskan penduduk terjejas banjir. Beliau juga berharap dalam menangani krisis banjir itu semua pihak dapat melupakan soal parti dan lebih mengutamakan soal kemanusiaan dan memberikan hikmat terbaik. Kita akan cuba memperbaiki dari segi segala segi termasuk Pangkalan Harapan, termasuk kerjasama dengan semua pihak untuk memberikan maklumat. Kita adanya kumpulan-kumpulan WhatsApp yang begitu berkesan sekali. Kadang-kadang bukan saja dia dapat memaklumkan mana tempat yang bekalan tak sampai kalau lambat dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dia cepat mematikan khabar angin. Datuk Seri Ahmad Syabri yang juga ahli Parlimen Kemaman ditemui selepas melawat ke semua 8 pusat perpindahan banjir di daerah itu malam tadi. Semua pihak diminta menggunakan media sosial dalam menyalurkan maklumat bencana banjir yang tepat kepada orang ramai. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terbabit menguruskan krisis banjir di daerah itu dan berharap kerjasama daripada semua pihak dapat terus dimantapkan. Juga menyentuh perkara yang sama, dengan keadaan banjir yang semakin buruk, terdapat pula pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat tidak benar mengenai status banjir atau paras empangan di Pantai Timur. Kami hubungi Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab untuk menjelaskan mengenai keadaan sebenar. Jadi di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam.
Baik Datuk, tadinya saya sudah memulakan mengenai sifat ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini merujuk kepada satu situasi dimaklumkan penyebaran maklumat sepanjang minggu lalu itu mengenai Kelantan akan ditenggelami air berikutan pelepasan air empangan di daerah Sukirin wilayah Naratiwat, Thailand, dan Datuk telah jelaskan bahawa ianya sama sekali tidak benar. Namun kehebatan teknologi ia telah pun menjadi benda yang teratas. Apa agaknya ataupun bagaimana sebenarnya MKN menjelaskan perkara ini, Datuk? Perkara ini sebenarnya kita telah pun bertanya dengan pihak Royal Irrigation Department Thailand yang berpejabat di Naratiwat. Mereka telah memberi penjelasan bahawa sebenarnya tiada empangan di Sukirin yang dikatakan yang empangan yang melepaskan air yang itu mengakibatkan banjir yang teruk yang berlaku di Kelantan, dan katanya Kelantan akan ditenggelami air lagi. Sebenarnya banjir yang di Kelantan itu adalah berpunca pada hujan yang lebat di beberapa tempat yang melebihi 400 mm. Itu punca sebenarnya. Dan pihak Royal Irrigation Department Thailand juga menyatakan bahawa dia empangan dia yang terdekat ialah di Munok, iaitu jauh daripada sempadan daripada kita, dan mereka juga tidak melepaskan sebarang air daripada empangan di Munok itu. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa pihak Majlis Keselamatan Negara ada persefahaman dengan pihak Thai di selatan dengan pihak pejabat governornya, iaitu sekiranya mereka nak melepaskan air dari empangan, mereka perlulah memaklumkan pada kita terdahulu supaya kita boleh membuat persediaan yang sesuai dalam keadaan-keadaan yang sedemikian. Baik, kami juga merujuk penjelasan Datuk tempoh hari berhubung penyebaran maklumat sepanjang minggu yang mana kita melihat juga dari segi pemberian bekalan makanan yang tidak mencukupi. Dikabarkan itu diviralkan. Apa juga penjelasan daripada pihak Datuk? Yang ini pun tidak benar. Buat masa ini bekalan makanan adalah cukup, dan saya memang melihat sendiri bahawa pihak JKM telah menyediakan bekalan hadapan yang memang bekalan makanan mereka adalah cukup. Yang mungkin menimbulkan masalah sedikit pada ketika ini kalau kita lihat di kawasan-kawasan seperti di Gua Musang dan Kuala Kerai, di mana terputus hubungan. Bukan masalah makanan tak cukup, tetapi penghantaran makanan itu menjadi masalah. Dan ini pun kita telah atasi. Pada ketika saya sedang bercakap sekarang ini pun bekalan makanan ini sedang diisi dalam lori oleh pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dibawa ke Pangkalan Cepa, di mana akan diisi dalam helikopter TUDM, dan bekalan-bekalan makanan ini akan dihantar oleh TUDM ke Gua Musang dan Kuala Kerai. Soal tak cukup makanan tak timbul, hanya ada terputus hubungan, dan kita boleh atasinya dengan menghantarnya pakai helikopter, dan ini sedang berlaku sekarang. Satu lagi Datuk, sedikit saja jangkaan mengenai keadaan banjir di seluruh negara selepas ini, selain daripada yang dijangkakan Perlis juga di Sabah khususnya di kawasan Tenom. Apa agaknya persediaan daripada pihak MKN, Datuk? Buat pada masa ini yang kita lihat di Perlis, keadaannya sebenarnya bukanlah benda yang begitu serius. Ianya banyak ialah air yang merupakan daripada padang besar yang lebih bentuk dia melintasi kawasan padang besar itu untuk terus ke Timur Tasuk. Dan memang perkara ini adalah perkara yang biasa berlaku pada setiap tahun masa banjir kalau berlaku di negeri Perlis. Dan saya jangka benda ini akan habis begitu saja bila sampai di Timur Tasuk. Okey. Baik, terima kasih.